Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Anis Syahmi bin Malik Faisal, nombor matrik 058582. InsyaAllah saya akan mulakan pembentangan saya. Fi safhah 35. Matlab sani al-aziz. Awalan ta'rifuhu lughatan huwa sifatun musyabbahah. Ianya adalah sifat musyabbahah. Min azza ya'izu bil kasri, daripada perkataan azza ya'izu, ayyu qalla wa nadar, iaitu sedikit dan juga jarang. Au min azza ya'azzu bil fathi, ataupun daripada perkataan azza ya'azzu, ayyu qawiyya wa ishtadda, iaitu kuat dan juga teguh. Wa summiya bizalika imma liqillati wujudihi wa nudratihi, dan disebut sebegitu kerana sikit dan juga jarang keberadaannya. Wa imma liquwwatihi bimuji'ihi min tariqin akhar, atau kerana kuatnya kedatangan ataupun keberadaannya daripada jalur yang lain. Thumma istilahan an la yaqilla rawatuhu an ithnain fi jami' tabaqat sanad, adalah tidak kurang perawinya daripada dua orang fi jami' tabaqat sanad, pada seluruh lapisan ataupun tingkatan sanad. Syarah ta'rif, ya'ni ala yujadu fi tabaqatin min tabaqatu sanad uqilla min isnain, tak boleh pada setiap tingkatan sanad kurang daripada dua orang perawi. Amma in wujida fi ba'du tabaqati sanad salasatun fa akthar fala yadurru, sekiranya wujud pada sebahagian lapisan ataupun tingkatan sanad tiga ataupun lebih perawi, maka ianya tidak akan memudaratkan atau merosakkannya. Bisyartin an tabqa walau tabaqatun wahidah fiha isnani, pada setiap tabaqat meskipun satu mesti ada dua orang perawi. Lianna ibrata li aqilla tabaqatin min tabaqati sanad, kerana yang dijadikan pegangan adalah jumlah minimal tabaqat sanad, lapisan sanad. Hadza ta'rif wa raji', ta'rif ini adalah yang paling tepat. Kama harrarahu Hafiz Ibn Hajar, seperti yang telah ditetapkan oleh Hafiz Ibn Hajar. Wa qala ba'du ulama, dan sebahagian pada ulama berpendapat, innal aziz, sesungguhnya hadis aziz, huwa riwayatu ithnain aw salasah, adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua ataupun tiga orang. Falam yafsiluhu anil masyhur fi ba'di suwarihi, dan mereka tidak memisahkan ataupun membezakan pada kes ini daripada hadis masyhur. Thumma mithaluhu ma rawahu syaikhan min hadis Anas, seperti apa yang diriwayatkan oleh syaikhan daripada hadis Anas. Wa Bukhari min hadis Abi Hurairah, dan juga Bukhari daripada hadis Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wan nasi ajma'in, tak sempurna iman seorang antara kamu sehinggalah aku lebih dicintai daripada bapaknya dan juga anaknya dan daripada manusia seluruhnya. Wa rawahu an Anas Qatadatu wa Abdul Aziz bin Suhaib, hadis ini diriwayatkan oleh Anas, Qatadah dan juga Abdul Aziz bin Suhaib. Wa rawahu an Qatadah Syu'bah wa Sa'id, dan diriwayatkan juga daripada Qatadah, Syu'bah dan juga Sa'id. Wa rawahu an Abdul Aziz Ismail ibn Ulayyah, dan diriwayatkan juga daripada Abdul Aziz Ismail bin Ulayyah. Wa Abdul Waris, dan juga Abdul Waris. Wa rawahu an kulli jamaah, dan diriwayatkan juga daripada seluruh jemaah. Thumma ashharu musannafat fihi, karya ataupun kitab popular tentangnya. Lam yusannifu al-ulama musannafatu khasah bil hadis aziz, tidak susun, para ulama tidak menyusun kitab-kitab yang khas tentang hadis aziz. Wa zahiru anna zalika liqillatihi wa li'adami husul faidatin
muhimmatin min tilka musannafat. Hal ini kerana kurangnya dan tidak ada faedah jika mereka menyusun kitab tersebut. Wa hadza rasamu tudihi lil mithal. Dan ini adalah gambar rajah sebagai contoh. Itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam bin Nur Effendi, nombor matrik 058842. Sekarang saya akan mengupas topik pada muka surat 37 dan muka surat 38 daripada kitab Taisir Mustalah Hadis. Okey, pada muka surat 37 terpapar satu contoh jalan atau turutan perawi hadis di setiap sanad. Di sini ada tertulis nama perawi dan jumlah perawi. Saya ambil sedikit contoh daripada Anas kepada tabi'in Abdul Aziz bin Suhaib dan kepada tabi'in Ismail bin Ulayyah. Dan dari jalur atau sanad ini kita boleh lihat hadis ini sebagai hadis yang kuat, sahih, di mana sanadnya tidak terputus dan bersambung. Seterusnya pada muka surat 38, hadis gharib. Takrifnya dari segi bahasa, menurut bahasa merupakan sifat musyabbahah yang bermakna al-munfarid, iaitu sendiri. Menurut istilah, hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi secara sendirian. Penjelasannya, hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi secara sendirian boleh di setiap tabaqatnya dari seluruh tabaqat sanadnya atau sebahagian tabaqat sanad, malahan boleh pada satu tabaqat saja. Adanya jumlah rawi lebih daripada seorang pada tabaqat lainnya tidak merosakkan hadis gharib. Nama lain bagi hadis gharib, para ulama banyak menggunakan nama lain untuk hadis gharib seperti al-fardu. Keduanya memiliki arti yang sama. Sebahagian ulama lainnya telah membezakan kedua-duanya, namun Al-Hafiz Ibnu Hajar menganggap keduanya itu sama sahaja, baik ditinjau dari segi bahasa maupun istilah. Meskipun begitu, beliau berkata bahawa ahli istilah telah membezakan kedua-duanya dilihat dari sisi banyaknya dan sedikitnya penggunaan. Disebut hadis fardu kerana lebih banyak untuk hadis fardu yang mutlak, sedangkan hadis gharib lebih banyak digunakan untuk hadis fardu yang nisbi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Afif Ramadan bin Kamarudin, nombor matrik saya 058358. InsyaAllah sekarang ni saya akan sambung pensyarahan kitab Taisiru Mustalahil Hadith pada muka surat 39 berdasarkan pengetahuan saya. Aqsamuhu yuqsamul gharibu binisbati lam wadi'i at-tafarrudi fihi ila qismain huma gharibun mutlaqun wa gharibun nisbiyun. Kat sini diberitahu yang dilihat dari aspek tempat menyendirinya perawi, hadis gharib dibahagi kepada dua, iaitu hadis gharib mutlakun, hadis gharibun mutlakun dengan hadis gharibun nisbiyun. Okey, kita pergi yang pertama, iaitu al-gharibul mutlaku atau al-fardu al-mutlaku. Ta'rifuhu huwa ma kanat al-gharabatu fi asli sanadihi, ay ma yunfaradu bi riwayatihi syakhsun wahidun fi asli sanadihi. Maksudnya, definisi jika gharib kesendiriannya yakni kesendiriannya terdapat pada asal sanad. Dengan kata lain, hadis ini diriwayatkan oleh rawi secara sendirian pada asal sanadnya. Contohnya, mithaluhu
hadithun innamal a'malu binniyat. Tafarrada bihi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebagai contoh hadis innamal a'malu binniyat. Hadza wa qad yustamarra at-tafarrudu ila akhiri sani wa qad yarwi an zalik al-mutafarridi adadun min ar-rawa. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu seorang diri. Hal ini terus berlanjutan kerana kesendiriannya hingga akhir sanad. Hadis ini juga telah diriwayatkan kesendiriannya oleh sejumlah rawi. Dia pergi yang bawah tu, nota kecil tu, wa aslu sanad huwa tarfuhu allazi fihi sahabi was sahabi khalaqatun min khalqatis sanadi ay idza tafarrudu sahabi biriwayatil hadith fa innal hadith yusamma gharabatan mutlaqatan. Maksudnya asal sanad adalah puncak sanad, iaitu para sahabat. Para sahabat merupakan satu kelompok dari kelompok-kelompok sanad. Apabila seorang sahabat secara sendirian meriwayatkan sebuah hadis, maka hadis itu dinamakan gharib mutlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Azim Iman bin Azman. Nombor metrik 058360. Muka surat 40. Ta'rifuhu huwa ma kanat al-gharabatu fi asna'i sanadihi ay an yurawiyahu aksaru min rawin fi asli sanadihi summa yunfarida biriwayatihi rawin wahidun an ulaika rawati. Maksudnya, definisinya kegharibannya terletak di tengah-tengah sanad. Dengan kata lain, hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari seorang perawi pada asal sanadnya, kemudian diriwayatkan oleh seorang perawi. Nombor 2, misalihi hadisu Malikin an Zuhriyi an Anas radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa ala ra'suhul mi'far tafarrada bihi Malikun an Zuhriyi. Contoh hadis Malik dari Az-Zuhri dari Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah sementara di atas kepalanya terdapat penutup. Kesendiriannya terletak pada Malik dari Az-Zuhri. Nombor 3, sababu tasmiyati wasummiya hazal kismu bil gharibi nisbi di anna tafarruda waqa'a fihi binisbati ila syahsin muayyanin. Alasan penamaan atau sebab penamaannya dinamakan hadis gharib nisbi kerana terletak kesendiriannya dinisbahkan kepada individu tertentu sahaja. 5. Min anwa'il gharibin nisbi. Jenis-jenis hadis gharib nisbi. Hunaka anwa'u minal gharabati aw tafarrudi yumkinu adduha minal gharibin nisbi li'annal gharabata fiha laysat mutlaqatan wa innama hasalatil gharabatu fiha binisbati ila syai'in muayyanin. Wahazihil anwa'u hiya. Terdapat berbagai jenis gharib atau kesendirian iaitu tafarrud yang memungkinkannya termasuk hadis gharib nisbi, bukan gharib mutlak kerana dinisbahkan kepada sesuatu tertentu. Antaranya alif tafarrudu siqatin biriwayati hadisi kaqauluhum lam yarwihi siqatun illa fulan. Kegharibannya dinisbahkan kepada
perawi yang siqah iaitu terpercaya seperti penyataan mereka. Tidak diriwayatkan oleh seorang pun perawi kecuali si fulan. Tafarrudu rawin muayyanin an rawin muayyanin. Kaqauluhum tafarrada bihi fulan an fulan wa in kana marwiyan min wujuhin uhra an ghairih. Kegharibannya kerana diriwayatkan oleh seorang perawi tertentu dari perawi tertentu, seperti penyataan mereka diriwayatkan secara menyendiri oleh fulan dari fulan, meskipun diriwayatkan dari arah lain selain dia. Jim, tafarrudu ahli biladin au ahli jihatin. Kaqauluhum tafarrada bihi ahlu Makkah au ahli Syam. Kegharibannya pada penduduk negeri tertentu atau penghuni tertentu, seperti penyataan mereka diriwayatkan secara menyendiri oleh penduduk Mekah atau oleh penduduk Syam. Dal, tafarrudu ahli biladi au jihatin an ahli biladi au jihatin uhra. Kaqauluhum tafarrada bihi ahlul basrati an ahlil madinati au tafarrada bihi ahlus syam an ahlul hijaz. Kegharibannya kerana diriwayatkan oleh penduduk negeri tertentu dari penduduk negeri tertentu pula, seperti penyataan mereka diriwayatkan secara menyendiri oleh penduduk Basrah dari penduduk Madinah, atau diriwayatkan secara menyendiri oleh penduduk Syam dari penduduk Hijaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ahmad Bukhari bin Muhammad Syarif. Rakam tulab 055868. InsyaAllah في هذا اليوم وصل الدروس في صفحة 41 و42 في رقم 6. Bismillahirrahmanirrahim. Taqsimu akhar lahu, pembahagian lain. Qasama ulama al-ghariba min haitsu warabatus sanadi aw al matni ila. Di sini ulama juga membahagi hadis gharib dilihat dari sisi gharibnya sanad dan matan, iaitu hadis gharibin matanan wa isnadan, hadis gharib matan dan sanad. Maksud wahwal hadisul ladzi tafarrada bi riwayati matnihi rawin wahid, hadis yang matannya diriwayatkan oleh seorang rawi sahaja. Ba gharibin isnadan la matnan, hadis gharib matan bukan sanad. Ka hadis rawa matnahu jama'atun min sahabat, seperti hadis yang matannya diriwayatkan oleh sekelompok sahabat. Infarada wahidun bi riwayatihi anis sahabiyyi akhara, namun diriwayatkan secara menyendiri dari sahabat lainnya. Wa fihi yaqulu Tirmizi gharibun min hadzal wajhi, dalam perkara ini Imam Tirmizi berkata hadis ini gharib dilihat dari aspek ini. Masih kat sini ulama membahagi hadis gharib ni kepada dua. Yang pertama gharib matanan wa isnadan, iaitu yang maksud hadis tu diriwayatkan oleh satu sanad saja. Ba gharibin isnadan la matnan, hadis gharib matan bukan sanad, yang bermaksud hadis ni diriwayatkan oleh para sahabat dah. Okey, seterusnya nombor 7. Min mazannil gharibi ayyu min makani wujudi amsilatin kasiratin lahu. Min mazannil gharib, maksud kitab-kitab yang membuat banyak hadis gharib. Itu kitab dalamnya terdapat banyak hadis gharib. Alif Musnadul Bazzari, ba al-Mu'jam al-Awsatul lit-Tabarani. Ada dua, iaitu Musnad al-Bazzar, Mu'jam al-Awsat lit-Tabarani. Nombor 8. Ashharul musannifati fihi, kitab-kitab hadis gharib yang masyhur, yang popular. Ada 3. Pertama Gharaibu Malikin lid-Daraqutni, itu gharib Malik karya ad-Daraqutni. Ba al-Afradu lid-Daraqutni aidan, itu al-Afrad karya ad-Daraqutni juga. Jim as-sunan allati tafarrada bi kulli sunnatin minha ahlul biladah li Abi Dawud as-Sajistani. Itu ada 3 kitab hadis gharib yang masyhurah, yang popular. Seterusnya kita pergi ke muka surat 42.
المبحث الثاني تقسيم الخبر الأحد بالنسبة إلى قوة وضعفه. Masuk kat sini pembahagian khabar ahad dari sisi kuat dan lemahnya. Yang qasimul khabarul ahad. Kat sini khabar ahad min masyhurin wa azizin wa gharibin, yang mencakup masyhur, aziz dan gharib, bin nisbati ila quwwatihi wa dha'fihi ila qismaini. Dilihat dari sisi kuat dan lemahnya terbagi kepada dua. Wahuma alif maqbulun, iaitu maqbul, dapat diterima. Wa huwa ma tarajjaha sidqul mukhbiri bihi, yang maksud hadis yang dikuatkan kebenaran dari pembawa beritanya. Wa hukmuhu wujubul ihtijaji wal amali bihi, hukumnya wajib diamalkan. Patutnya kita wajiblah kita amalkan. Okey. Ba maradudun wa huwa ma lam yatarajjah sidqul mukhbiri bihi. Yang kedua mardud, tertolak, hadis yang tidak dikuatkan kebenaran pembawa. Maksudnya sini ni mardud ni ditolak. Wa hukmuhu annahu la yuhtajju bihi, dan hukumnya tidak wajib diperlukan dan tidak wajib diamalkan. Wala yajibul amalu bihi. Walikulli min makbul wal mardud aksamu wat tafasilu. Di sini maksud masing-masing baik itu makbul ataupun mardud terbagi-bagi lagi dan memiliki banyak rincian. Maksudnya banyak lagi pecahan-pecahan dalam terima dan tolak ni. Wa sa'azkuruha fi matlabaini mustaqallina insya-Allah. Maksudnya kat sini saya akan memaparkan hal itu dalam dua topik yang terpisah insya-Allah. Maksudnya selepas saya ni dia akan menerangkan tentang khabar ahad ni insya-Allah. Itu saja daripada saya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.